DCM Mas ni, mana DCM Mas ni? Tidak pernah tak qualified 2 tiket untuk ke DCM meeting. Dan beliau juga melahirkan seorang DCM di bawah beliau, iaitu DCM Jusli dan Lia, seorang cikgu. Memang sangat-sangat rajin. Dan di bawah beliau juga ada seorang ESM. ESM yang boleh dapat pendapatan 6 ke 7 ribu sebulan. Dan seterusnya, ini adalah insan yang sangat luar biasa. Mereka sebenarnya sangat selesa dengan kehidupan mereka sekarang. Tetapi dengan satu kemauan yang kuat. Dia kata baru dia betul-betul buat perniagaan Elkan bila dia fight untuk DCM. SV1 fight DCM hanya dengan 50% DX dan 50% RO. Beliau kalau buat DX boleh tanya beliau macam mana beliau boleh begitu gairah untuk share tentang DX. Walaupun beliau saiz 106, 100, tetapi downline beliau pun sebab nampak perubahan beliau yang daripada 106 boleh tukar saiz pergi 98. Bayangkan, dengan kegairan itu sahaja, bulan SV12 beliau close lebih kurang 22 set DX dan SV1 18 set DX. Dan kebanyakan saiz yang beliau pergi ukur dengan kawan-kawan adalah saiz yang sama juga. 98, 106. 98, 106. Betul. Dan dia memang begitu gairah. Dan kerana itu beliau ada satu kemahuan. Kemahuan. Sebenarnya dia kata dia nak fight CCM bulan pertama. Tapi kata CCM tak dapat, tak apa. DCM pun boleh. Dengan income paling kurang 10,000. Kak Zaleha dengan suami beliau. Hanya seorang PA sahaja. PA. Dan ini adalah seorang downline beliau, RSM. Tiap-tiap bulan tak pernah miss. Sejak daripada masuk Elkan, hampir setahun bulan 7 tahun lepas sampai sekarang. Beliau dan downline beliau tak pernah lepas kurang daripada 18,000 SV setiap bulan. Mak pun 18,000, anak pun 20,000 PGS setiap bulan. Dan bulan ni akan fight ESM. Dan ini dia, DCM Mio. Semua mendengar perkongsian beliau. Dalam tempoh 1 tahun, dia kata, kita kata, Abang Mio dengan Kak An boleh menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa di Elkan. Jadi kita nak Abang Mio ketengahkan diri. Bantu lagi berapa ramai bangsa kita untuk sama-sama berjaya dalam perniagaan Elkan. Dia sanggup sahut cabaran. Dia kata, kalau upline 11 bulan jadi DCM, saya mesti paling kurang 10 bulan. Mula-mula nak fight 9 bulan, tak jadi. Dia kata, tak apa, jangan risau. Ada 1 bulan lagi. Dia betul-betul buat kerana kemahuan dia sendiri dan dia jelas. Downline dia pun bukan dia sahaja boleh dapat pendapatan. Downline pun dapat pendapatan luar biasa juga. Ini dia DCM Mio, seorang engineer. Dan ini downline beliau, RSM Syida, seorang remiser. Dan husband beliau memang orang yang sangat keras kepala. 16 tahun buat company insurans. Tapi bila dapat pergi melancong ke Hong Kong, tak boleh tahan. Seperti honeymoon. Pertama kali honeymoon dekat luar negara dengan isteri. 16 tahun buat insurans, tak pernah bawa keluar isteri ke mana-mana. Sangat luar biasa. Dan ini adalah adik sendiri. Adik Hadi. Adik Hadi pun mendapat manfaat daripada 50 juta ini. Kerana apa? Daripada income 1,000, 2,000, boleh melonjak pergi 4 ke 5,000 setiap bulan mencapai status RSM. Kerana beliau tahu macam mana ingin membimbing downline. Dan beliau sangat jelas. Sangat jelas. Tugas kita sebagai upline adalah membantu jayakan downline kita. Jadi itu sahaja yang mereka buat. Dan insya-Allah dalam SV2 ini beliau boleh fight. Terus nak fight DCM. Sa'di dengan Syah, adik pada Hadi. Dan ini adalah insan yang sangat luar biasa. Dia hanya suri rumah saja. Suri rumah saja, tetapi di bawah beliau adalah orang-orang yang profesional. Pengarah ada, ketua jabatan ada, eksekutif, ketua, semua adalah eksekutif lah, manager, semua ada. Tapi beliau hanya suri rumah saja. Beliau tak kisah. Beliau tak dapat bimbing, tak tahu macam mana nak ajar. Dia kata ajak datang meeting sahaja pinjam kuasa. Ini adalah RSM Jamalia. Okey.
Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak tekankan di sini sebenarnya, ini juga adalah seorang downline baru saya. Seorang beautician. SV1 mencapai status sebenarnya nak fight 18,000 SV sahaja. Tetapi dengan kegairahan DX hanya kerana dengan beauty produk sahaja. Wan Zarina. Ingatkan nak fight 18,000 PGS. Tetapi bila jumpa salah seorang downline, dia ada seorang ISF pangkat yang tertinggi dalam level pramugari. Bulan pertama saja terus downline beliau fight juga 12,000 SV dengan PGS 12,000 SV dengan DX sahaja. Sikit-sikit je produk-produk beauty yang lain. Dan bulan pertama survival dia 18,000 SV dengan downline 12,000 SV. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling penting sekali di sini, upline saya CCM Wong Chin Jun selalu menekankan kepada kita, kita kena faham marketing plan dan kita kena bina sebanyak mana rangkaian yang ada. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya berkongsi sekali lagi, inilah moto yang sangat-sangat luar biasa. Pada satu ketika, selepas sembahyang subuh, downline saya bercerita kepada saya. Dia kata, ada seorang pakar motivasi. Pakar motivasi semua mungkin kenal, Dr. Fadilah Khamsah. Selepas sembahyang subuh, beliau memberi satu kata-kata motivasi. Beliau berkata, kita siapa sahaja yang ingin berjaya, selagi kita punya anak-anak, selagi kita punya persekitaran, selagi orang yang kita tolong tak berjaya, kita tak akan berjaya. Jadi saya kata, di mana Elken dapat satu moto seperti ini? Adakah dengar Dr. Fadilah Khamsah memberi motivasi? Tetapi apa yang pasti, moto Elken ini memang sangat-sangat luar biasa. Dan kita cuma perlu buat sahaja. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ramai di antara kita masih belum mendapat keberkatan, orang kata ilmu yang kita dapat. Saya selalu tekankan dengan Hadi bersama-sama, kita sudah belajar, betul tak? Kita belajar banyak benda-benda yang baru, benda-benda yang bagus, macam mana nak jadi orang yang berjaya, pemimpin yang luar biasa di Elken. Dan kita dah amalkan pada downline kita. Kita dah tunjuk 100%, duplikat sahaja 100%. Dan kita faham. Dan kita ajar downline kita satu persatu. Duplikasi. Tetapi kenapa masih tak ada keberkatan di situ? Kerana satu saja. Pertama, kita tak pernah rasa bersyukur kerana ada orang yang sanggup mengajar kita. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada upline kami, iaitu CCM KL Yong dan Sheila Wong, CCM Wong Chin Jun dan Sandy Tan, dan MCCM Francis Chia dan isteri. Kita kena ada satu perasaan bersyukur kerana ada orang sanggup ajar kita. Dan kalau boleh wujudkan perasaan itu kepada downline kita. Dan yang kedua, kenapa tak berkat? Kerana kita tak pernah mendoakan kesejahteraan ataupun kebahagiaan orang yang mengajar kita. Kalau kita nak keberkatan itu terus sampai kepada, orang kata, lebih ikhlas antara upline dengan downline. Pastikan dua perkara ini. Bersyukur kerana ada orang yang ingin mengajar kita. Dan kita doakan kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang mengajar kita. Dengan itu saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada suami saya kerana yang banyak mendorong dan memberi semangat untuk kami sama-sama terus berjaya di Elken. Dengan ini saya akhiri perkongsian saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayakan anda, jayakan bangsa. Sekian, terima kasih.